Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam kepada Abang Ben, Said Bob, Azmizan Ahmad, Muhammad Faiz, Abdul Razak, Rosli Ismail, Muhammad Taufik, siapa lagi? Tanjung Madi, Anwar Riza, Ma'el, Maidin MJ, Janah Guntur, Iswadi Waalaikumsalam, Zakaria Tahal, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian anda. Saya nak share dulu tuan-tuan. Ben, Waalaikumsalam. Muhammad Azri, Jackie Sparrow, Waalaikumsalam. Idam Hamad, Abang Edi Putra, Nurul Ashirah, Badrul Zaman Masran, Aziz Abdul Aziz, Mahathir Sibi, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Sky Rolling, Muhammad Norlin, Lee Abdullah Seli, Abdul Hamid Muhammad, Putra Hezek, Usman Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perkongsian. Norizan Hussein, Khairul Nizam, Waalaikumsalam. Saufi Awang Tenwau, Azmi Fidausti Abdullah, Waalaikumsalam. Okay, saya tengah live di TikTok juga tuan-tuan. Nazri, Rahim Yahya, Yusri Ismail, Jebat Dahaka daripada Melaka, Awe Tiger, Din, Waalaikumsalam. Halam Kilat, tajuk bagus malam ni. Waalaikumsalam. Pak Long Mua, Dennis Ryan, Long Sidik daripada Taiping hadir. Awe Tiger nak masuk PN macam mana? PN tak ada ahli, kena cari sama ada PAS ataupun bersatu. Sampot, Waalaikumsalam. Nak tanya Atuk Ju, tak tahu nak kata. Sabran Adari, Raja Zainon Muhammad, sentiasa support. Terima kasih Abang Abdul Ghani. Waalaikumsalam. Zamri daripada Pendang. Saya lahir di Pendang, belakang Balai Polis Lama Pendang. Tu tempat lahir saya. Saya lahir dibidankan, dibidankan oleh nenek saya. Pak Long Bentayan, Rosli Abbas, Mak Duan, Farid Rahim. Saya tak lahir di hospital, saya lahir dibidankan di rumah di belakang Balai Polis Pendang Lama, dekat Jerat Cina tu. Farid Rahim, Mawar Merah, Syekh Azmi, Tora, Muhammad Sobri, Muhammad Naim. Boleh buat pula tak aktif lah. Aktif dia punya tu. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Ahmad Fahmi Osman, Talapia, saya orang Padang Pusing. Teruskan perkongsian di TikTok. Abang Hunter Melaka pun ada di sini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam di TikTok dan juga di live saya di Facebook. Sekejap dah jatuh pula dah. Teruskan perkongsian tuan-tuan semua. Terjatuh pula. Teruskan perkongsian.
Saya baik tak pecah laptop saya. Okey, di TikTok pun. Abang Abdul Razak, Waalaikumsalam. Bila nak ngopi ni Abang Abdul Razak? Oh, Tan Sri pun duk live ke? Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan kita di Facebook dan juga di TikTok. Esok saya nak kena pergi beli stand lah. Ambil nafas tak? Abang Mat Cina kenal tak Fiq? Rumah orang tua dia dekat Jitra, Pekan Pendang. Ayah Mi Cina apa nama lah? Okey tuan-tuan Pertama sekali, sebelum saya nak bercakap dalam live saya ni tentang politik, saya terbaca satu komen yang amat menyentuh hati saya di dalam Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, sebentar tadi. Bila saya nak pergi hantar ropok Supering kepada bos mereka. Ada satu orang ni, latar belakangnya kejuruteraan lah. Jadi dia komen dalam tu, dia kata Syafiq Halim ni, siapa yang mengikuti dia ni, orang kata apa, tidak mempunyai otak lah. Orang seperti Syafiq Halim ni tak boleh ada jawatan di peringkat cawangan ataupun bahagian. Kerana orang yang macam dia ni, diploma holder ni, hanya boleh jadi data entry clerk, data entry clerk saja. Untuk dia kumpulkan data bagi tujuan parti. Lebih kurang macam tu lah apa yang dia cakap dekat situ. Pertama sekali saya pun ada diploma kejuruteraan dan juga diploma dalam sains komputer. Jadi saya tak mau cakap pasal itulah. Saya nak bagi tahu kat dia satu benda lah. Kalau dia tengok live saya malam ni, saya nak memetik satu ayat ataupun satu quote daripada Steve Harvey. Steve Harvey cakap dia pernah bercinta dengan seorang wanita yang mempunyai 2 degree, 2 ijazah lah. Dan wanita itu bertanya kepada Steve Harvey. Dia tanya, apakah yang kau miliki? Apakah background, orang kata apa, pelajaran kau? Jadi Steve Harvey jawab kepada dia. Dia kata, saya hanya habis sekolah sahaja. Lepas tu perempuan itu tanya kepada dia, bagaimana kau boleh berjaya dalam kehidupan kau? Jadi dia cakap, well, begitulah ayat Steve Harvey. Dan saya juga nak bagi tahu kepada rakan kita di situ, 9 orang yang terkaya di Malaysia. Saya nak tanya, dia tahu tak apakah latar belakang pendidikan Robert Koch? Robert Koch ni duduk satu sekolah, high school, bersama dengan Lee Kuan Yew. Itulah last dia punya pendidikan dia. Dia tahu tak latar belakang pendidikan Vincent Tan? Vincent Tan, agent AIA, tak silap saya, pun juga habis sekolah saja. Dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Mereka tahu tak tentang latar belakang pendidikan owner. Semalam saya jumpa dengan rakan saya. Dia daripada IOI, jadi saya teringat lah. Jadi owner IOI. Apa latar belakang dia? Dia pun high school juga. Tapi hari ni ramai degree student, master student dan PhD student pergi untuk minta kerja dekat Sunway Group. Pergi minta kerja dekat IOI. Bila dia kerja dekat IOI, dia bangga. Aku jadi engineer dekat IOI, tapi owner IOI cuma high school saja. Mereka pergi ke Sunway Group minta kerja, dia rasa bangga. Aku kerja dengan Sunway Group, tapi owner Sunway Group pun high school saja. Mereka bangga minta kerja dengan Robert Koch. Tapi Robert Koch hanya high school sahaja. Bukan itu sahaja tuan-tuan, Syed Mokhtar Bukhari. Apa yang Syed Mokhtar Bukhari ada? Syed Mokhtar Bukhari pun tak ada master, dia bukan degree holder dan dia bukan PhD. Tapi hari ni berapa ramai engineer yang minta kerja dengan DRB Highcom? Saya nak tanya. So jangan kita discriminate people. Disebabkan kita rasa kita ni bagus terlebih sehingga kita boleh mengatakan macam-macam benda kat orang. Tapi saya beritahu kepada anda, suatu hari nanti anak anda mungkin bekerja dengan saya. Kemungkinan besar untuk anak anda bekerja dengan saya. InsyaAllah kalau Tuhan orang kata apa, membuka pintu rezeki yang luas kepada diri saya dan juga keluarga saya.
Jadi jangan discriminate people. Kalau kita tengok, yang tengok live saya ada seorang nama Ustaz Al-Amin kot, tak silap saya, yang naik helikopter tu. Helikopter pergi beli apa, nasi lemak ke apa tu, tak silap saya. Jadi apakah latar pendidikan dia? Dia bukan degree holder. Dia bukan master student dan dia tidak ada PhD. Tapi hari ini berapa ramai di antara orang-orang yang macam Mamat yang komen dekat dalam FB saya tadi, yang pergi minta kerja dengan dia pun sebenarnya. Yang pergi minta kerja dengan dia kan, saya nak kerja dalam bidang hartanah dan sebagainya. So saya nak bagi tahu kepada anda, bukan semua benda diukur berdasarkan apa yang anda ada. Walaupun apa yang anda ada tu sama dengan apa yang saya ada pun sebenarnya. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda bahawa ada orang walaupun yang dia tak ada apa-apa, macam Steve Harvey bagi tahu tadi, tetapi anda tidak boleh menandingi beliau. Itu ayat dia. Nasihat yang amat berguna ya. Terima kasih kuat mampu. PN ada jentera kan, insya-Allah ada jentera. Okey tuan-tuan cerita Bun dah keluar belum? Macam tahu-tahu ya saya nak cerita pasal Bung Mokhtar. Bung Mokhtar ni tuan-tuan, mula sekali kita mula dalam live saya harap benda ni akan memberi semangat kepada rakan-rakan kita. Jangan takut untuk bercakap politik walaupun anda tidak mempunyai apa-apa. Sebab politik adalah, ni saya punya rakan saya ni, Muhammad Afendi, sahabat saya. Seorang yang berjaya dalam kehidupan dia pun ada bagi tahu saya benda yang sama. Saya memetik boleh dikatakan memetik ideologi beliau. Dia masuk saya segan okey. Jadi itulah tuan-tuan kepada rakan-rakan kita, jangan saya nak minta kerja dengan Fik, boleh submit resume sekarang sebab kita tak pandai cakap dalam parti jebat. Jadi saya nak bagi nasihat kepada rakan-rakan di luar sana, armada ke apa ke, jangan takut untuk berhadapan dengan mereka-mereka yang macam ni. Sebab apa? Ramai lagi orang yang di luar sana berjaya tanpa ada apa-apa. Dan untuk anda cakap tentang politik, untuk anda membuat penerangan berkaitan dengan pengetahuan am, tidak memerlukan anda ada PhD bahawa anda boleh menerangkan tentang sesuatu perkara tersebut. Ana Sofi, waalaikumsalam. Okey tuan-tuan Aziz, kes Bung Mokhtar. Bung Mokhtar ni dia adalah pengurusi bukan eksekutif FETRA daripada 17 Julai 2013 hingga 16 Julai 2016. Jadi dia terlibat dalam skandal RM 150 juta. Jadi 150 juta ni wang apa? 150 juta ini adalah dana pencen FETRA. Duit pencen FETRA ataupun dipanggil sebagai dana persaraan FETRA. Jadi apa yang dia buat dengan duit 150 juta daripada dana persaraan FETRA ni? Jadi dia dekat sini saya baca pertuduhan dia dulu tuan-tuan. Pertuduhan yang pertama, menerima rasuah wang tunai sebanyak ringgit Malaysia 2.2 juta melalui isterinya Zizi Izzat dari ejen pelaburan Public Mutual iaitu Madi Abdul Hamid. Pertuduhan dia yang kedua adalah menerima suapan wang tunai ringgit Malaysia 262,500 ringgit menerusi akaun Public Islamic Treasure Growth Fund yang didaftarkan atas nama Zizi Izzat dari ejen pelaburan yang sama iaitu Madi Abdul Hamid. Dan pertuduhan yang ketiganya adalah menerima suapan wang tunai ringgit Malaysia 337,500 ringgit menerusi akaun Public Ethical Sequel Fund yang didaftarkan atas nama isterinya Zizi Izzat dari ejen pelaburan Public Mutual iaitu Nurhaili Ahmad Mokhtar. Dan ketiga-tiga rasuah ini berjumlah 2.8 juta yang diterima bagi mendapatkan kelulusan FETRA Berhad untuk membuat pelaburan menggunakan dana persaraan FETRA berjumlah 150 juta ke dalam unit amanah Public Mutual. Jadi FETRA adalah FETRA Berhad telah pun membuat bayaran kepada Public Mutual sebanyak 5 transaksi. Iaitu RM 50 juta, 50 juta, 20 juta, 20 juta dan 10 juta. Voucher lah, dia ada 5 voucher.
And 2 voucher 50 juta, 2 voucher 20 juta dan 1 voucher 10 juta yang dikeluarkan pada 18 Mei tahun 2015. Surat pemindahan 150 juta untuk pelaburan unit amanah Public Mutual ini ditandatangani oleh bekas penguruh besar Kumpulan Kewangan FECRA iaitu Azmi Abdul Samad dan bekas ahli lembaga FECRA iaitu Datuk Fattah Abdullah. So voucher ni dia mesti 2 orang sign. And voucher ni mesti 2 orang sign iaitu Azmi Abu Samah dan juga Datuk Fattah Abdullah. So dua-dua ni sign. Dan pelaburan ini haruslah dipersetujui oleh Menteri Kewangan pada ketika itu Najib Razak. Dan bagi membolehkan Bong Mokhtar mengemukakan 3 kertas kerja membabitkan pelaburan RM50 juta, 100 juta dan 150 juta untuk pertimbangan kementerian. Okey tuan-tuan, Mula-mula dia minta untuk bawa keluar duit persaraan FECRA ni sebanyak 300 juta. And so Bong Mokhtar buat kertas kerja, dia kata nak bawa keluar duit dana persaraan ni sebanyak 300 juta. And dia kata dan 300 juta ni dipecahkan kepada 3 untuk pelaburan di dalam public mutual. Yang pertamanya adalah bernilai 50 juta, yang keduanya bernilai 100 juta dan yang ketiganya adalah bernilai 150 juta. And so pada waktu itu Kementerian Kewangan diperbadankan ataupun dipanggil sebagai MKD di dalam mahkamah, and MKD tidak meluluskan pelaburan sebanyak 300 juta ini dan hanya memberi kebenaran bagi membuat pelaburan sebanyak 150 juta. Melalui surat Kementerian Kewangan bertarikh 18 hari bulan Mac tahun 2014 yang bertajuk peningkatan had kuasa lembaga pengarah untuk meluluskan pelaburan berkaitan teras perniagaan FECRA Berhad dari Datuk Seri Ahmad Usni Muhammad Han Nazlah, iaitu bekas ahli Parlimen Barisan Nasional Tambun dan juga merupakan pada ketika itu adalah Menteri Kewangan yang kedua. Dan kalau ikutkan kenyataan di dalam mahkamah oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO FECRA pada ketika itu, dia memberitahu bahawa pelaburan yang dibuat adalah tanpa pengetahuannya. Itu kenyataan Datuk Ramli Abu Bakar, di mana dia mengatakan adalah dengan menggunakan sejumlah wang daripada dana persaraan FECRA melalui pelaburan tersebut adalah pelaburan yang sangat berisiko dan boleh memperjudikan dana persaraan warga FECRA. So di sini tuan-tuan menunjukkan kes ni lebih kurang sama je lah dengan kes-kes mana-mana pimpinan Barisan Nasional yang lain, iaitu mengambil interest ataupun mengambil komisen di atas pekerjaan yang mereka buat menggunakan dana kerajaan. Kalau kita tengok kes yang melibat kes ni, saya tak boleh nak urai lebih sebab dia akan jadi sebagai menghina mahkamah. Tapi secara backgroundnya, itulah yang saya beritahu pada tuan-tuan tadi. Di mana Bong dia hantar surat, dia tahu, Bong tahu kata duit FECRA ni ada duit. Duit dia ada di dalam wang persaraan. Memanglah wang persaraan ni selalunya dihimpun duit tu banyak. So dia nampak ada duit di situ. So Bong Mokhtar dia telah pun membuat kertas percadangan. Dia kata duit yang persaraan FECRA ni boleh diinvestkan. Dia buat surat. So dia buatlah kertas cadangan. Bila dia buat kertas cadangan, maka dia hantar kepada pada waktu itu MOF. Sebab apa dia hantar ke MOF? Sebab pada ketika itu lembaga pengarah FECRA tidak mempunyai kuasa bagi tujuan pelaburan ni mengambil duit daripada dana persaraan untuk membuat pelaburan. So dia tidak mempunyai kuasa tersebut. Maka dia membuatlah percadangan. Jadi Bong buat percadangan kepada MOF dan MOF bagi kebenaran 100% kepada lembaga pengarah bagi meluluskan pelaburan ni. So bila lulus pelaburan ni, Bong nampak duit itu ada, dia pun terfikir macam mana dia nak ambil duit daripada situ. Maka apabila dikeluar sahaja duit persaraan ni, 150 juta ni keluar, maka dia ambil dekat situ 2.8 juta sebagai komisen bagi diri dia. Macam tu jugalah dalam kes KUAP
And SRC International pun macam tu juga. And SRC International, Najib nampak di dalam kumpulan wang amanah pencen ataupun kumpulan wang amanah persaraan, and KUAP ini ada duit. And so Najib fikirlah macam mana aku nak ambil duit dekat KUAP ni. And so dia buat cadangan and nak ambil 4 bilion daripada KUAP. And masuk 2 bilion, 2 bilion masuk dalam SRC International. And dan 4 bilion tu pun lesap tu. Najib lagi teruk dalam bong lah, sebab bong masuk dalam public mutual. And Najib masuk dalam SRC International. Masuk daripada 4 bilion kumpulan wang amanah persaraan masuk dalam SRC International. Lepas tu daripada SRC International masuk direct masuk ke dalam akaun dia 42 juta. So konsep yang sama. And secara teorinya adalah konsep yang sama. Dan untuk ambil untuk ambil komisen dengan menggunakan wang kerajaan. Ni siapa duk merapu banyak sangat ni? John Rowe ni duk spam ni. Jangan duk spam. Saya jadi terganggu dengan bila you spam ni, saya jadi macam terganggu sikit. Di TikTok ni kena share bagi banyak sikit. Sekarang ada berapa share? 10 share tak cukup. Kena 100 share. Minta tolong kawan-kawan. Roast tu saya tak penting sangat, tapi share tu saya pentingkan. Di TikTok ni dia kena share dekat Telegram dan juga WhatsApp. Itu yang saya belajar. So di sini tuan-tuan, banyak kes UMNO ni, banyak kes menteri-menteri UMNO ni, semuanya nak ambil komisen. And kes Rosmah pun sama juga, Mahathir Khalid. Mahathir Khalid, dia tengok ada duit dekat Kementerian Pendidikan. 1 bilion lebih. So nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Dia suruh ketua bahagian Jepak. Ketua bahagian Jepak ni buat kertas kerja. Abang kata nak buat apa, solar ke, nak buat jen ke, nak buat roket ke. Jadi dia pun orang kata apa, dia pun menerima kertas kerja tu, cadangan untuk buat projek ni. Lepas tu duit masuk, dapat interest daripada duit yang masuk. Jadi persoalannya di sini tuan-tuan, depa jadi menteri ni ada gaji ke tak ada gaji? Pok-pok ni jadi menteri, rakyat dah bayar gaji mereka. Mereka dapat gaji parlimen. Gaji sebagai ahli parlimen mereka dapat. Gaji sebagai menteri pun mereka dapat. Allowance ahli parlimen pun mereka dapat. Allowance sebagai menteri pun mereka dapat. Allowance senator pun mereka dapat. Allowance apa lagi? Allowance timbalan menteri pun mereka dapat. Semua mereka dapat. Mereka ada gaji dan sebagainya. Tapi yang jadi masalahnya hari ini, sebab apa? Sebab mereka bukan duduk di situ untuk bekerja untuk rakyat. Tetapi mereka duduk di situ adalah untuk mereka nak mengkayakan diri mereka, dan juga untuk mereka mengkayakan keluarga mereka, dan juga mereka nak mengkayakan kroni mereka. Sebab itulah mereka duduk di situ. Kalau niat mereka menjadi pemimpin untuk mereka memimpin rakyat dan sebagainya, maka perkara-perkara sedemikian takkan jadi. Jadi hari ini tuan-tuan dah tengok sendiri. Khilaf dan juga tuan-tuan dah tengok kesilapan yang dibuat oleh Barisan Nasional itu sendiri. Apa yang telah dibuat oleh menteri-menteri mereka. Jadi tuan-tuan tengok hari ini, sebab apa wang persaraan tak meningkat? Sebab apa orang yang bersara 10 tahun lepas sampai hari ini masih dia lagi menerima jumlah yang sama? Sebab apa berlaku benda tu? Sepatutnya duit ini orang kata apa, dilaburkan ke tempat yang betul. Sekiranya mereka ada niat yang baik, niat yang murni, ada niat untuk mentadbir negara dengan baik, maka mereka tidak akan kira siapa yang bagi interest lebih kepada mereka. Mereka takkan cari orang yang bagi komisen lebih kepada mereka. Tetapi mereka akan cari di manakah sebagai lembaga pengarah yang dipilih oleh rakyat sebagai menteri, yang dipilih oleh rakyat sebagai timbalan menteri, yang dipilih oleh rakyat sebagai senator, yang dipilih oleh rakyat, maka mereka akan cari yang terbaik untuk rakyat. Sebab rakyat meletakkan mereka di situ sebagai wakil kepada rakyat untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Bukan untuk mereka mendapatkan komisen. Maka mereka akan bermesyuarat, mereka akan berbincang untuk mencari satu penyelesaian yang terbaik terhadap masalah rakyat. Mereka akan mencari satu pelaburan yang terbaik untuk meningkatkan
orang kata apa ni, orang kata apa, persaraan rakyat dan sebagainya. Dan apa yang jadi masalah kat sini, bila mereka memegang jawatan, bila mereka duduk di tampuk penguasaan, perkara tu tak berlaku. Mereka cari mana orang yang dapat offer kat mereka lebih. Mereka tak kisah tentang wang rakyat yang hilang. Sebagai contohnya, SRC telah menghilangkan 4 bilion duit wang persaraan kuab itu, mereka tak kisah asalkan mereka dapat mereka dapat memberi kepada keluarga mereka dapat memberi kepada kroni mereka berpuluh-puluh juta ringgit. Begitu jugalah dengan kes, kalau tuan-tuan tengok kes solar hari ni, seorang exco ke menteri Sarawak, kat sana dia panggil menteri ke exco, saya tak pasti, dia telah mendedahkan dan dia bagi tahu bahawa projek itu belum siap, masih ada lagi genset yang belum diselenggara. Sebab apa berlaku benda ni? Sebab apa berlaku? Sebab mereka bawa keluar duit itu bukan sebab mereka nak menjamin kepada untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka bawa keluar duit kementerian ni semata-mata mereka nak bagi kepada ahli keluarga mereka. Sebab itulah tuan-tuan nampak hari ini. Cuma mungkin tuan-tuan tak jelas tentang apa yang berlaku di mahkamah dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan kena membuat keputusan selepas tuan-tuan membaca. Kalau tuan-tuan tidak membaca, saudara-saudara semua tidak membaca apa yang dilaporkan, maka saudara semua tidak akan dapat membuat keputusan yang sebenarnya, tidak dapat membuat keputusan yang sebetulnya untuk menjamin masa depan tuan-tuan sendiri, masa depan saudara-saudara sendiri, bukan masa depan orang lain. Masa depan diri kita sendiri. Sebab setiap orang akan berkeluarga, setiap orang akan ada anak, setiap orang akan ada cucu, setiap orang akan ada cicit dia. So semua orang akan melalui proses ni. Mungkin adalah sekelompok kecil manusia yang tidak bernasib baik, yang Allah Subhanahu Taala menguji dia tidak mempunyai zuriat dan sebagainya. Tapi majoritinya semua akan melalui proses itu. Maka apabila semua melalui proses itu, dia kena fikir apa yang akan ditanggung dan apakah bebanan yang akan dilalui oleh orang yang mendatang, oleh generasi yang mendatang. Sebab itulah dia kena menilai dengan sebaiknya siapakah yang dia nak pilih. Kalau dia masih pilih lagi mereka-mereka ini semua, maka budaya seperti ini akan berlaku semua. Sebab apa tuan-tuan? Semalam saya ada berbicara dengan seseorang yang mempunyai pengetahuan luas di dalam undang-undang. Saya tanya kat dia pasal kes Rosmah. Kenapa Rosmah seorang kena? Sebab apa Zaidi tak kena? Sebab apa Rizal tak kena? Sebab mereka adalah saksi utama dalam pendakwaan dan mereka dilindungi oleh Akta Perlindungan Saksi. Dan mereka-mereka ini akan membuat perkara yang serupa. Mereka yang daripada Barisan Nasional ni akan buat perkara yang serupa dengan menggunakan orang lain. Mungkin sebelum ni mereka menggunakan Rosmah. Selepas ini mereka akan gunakan orang lain. Sebab apa? Sebab rasuah dan salah guna kuasa ini adalah amalan Barisan Nasional yang harus kita tolak, yang harus kita lawan dan sebagainya. Sebab itu bila ada satu pihak yang mengatakan bahawa perlunya ada rundingan dengan mereka ini untuk menang, saya kata kemenangan dan juga kekalahan itu bukan ukuran. Yang paling penting adalah perjuangan. Bukan kita hanya nak lumba-lumba nak jadi kerajaan semata-mata, tetapi kita duduk dalam sistem politik hari ini adalah untuk kita lawan, untuk kita melakukan semak dan imbang, untuk kita menjamin kepada masa depan generasi yang mendatang. Jadi, dan apa yang perlu kita buat hari ini adalah usaha untuk menerangkan kepada rakyat supaya rakyat menerima Perikatan Nasional. Bukan duk fikir, kita kena pergi runding dengan UMNO supaya kita menang. Ni semua adalah benda yang paling bodoh dan saya tak pernah terima. Sepatutnya bila kita melihat, kita membuat perculaan, kita lihat ada banyak tempat yang orang tidak sokong kita. Maka apa yang perlu kita buat adalah kita kena memperhebatkan di tempat itu adalah untuk turun ke ground, memberi penerangan kepada rakyat, dekat dengan rakyat, adanya kehadiran kita di situ. Untuk kita menjelaskan kepada rakyat supaya tidak memilih mereka. Bukan nak menang, kena pergi runding dengan mereka. Ya, sahabat saya, CB Abu Ji pun boleh masuk juga main untuk VC bersama-sama. Mungkin ramai yang nak dengar apa yang Abu Ji nak cakap. Cik Abu Ji pula. CB.
Rosmah tu bukan menteri. Ya betul lah. Tapi Rosmah bukan menteri. Ada tak bini-bini orang yang macam tu? Ada. Zizi Izzat, isteri kepada Bong Mokhtar. Kalau kita tengok dalam cerita Bong, kan, duit ni adalah duit kepada isteri dia, bukan duit kepada Bong. Dan begitu juga dengan Rosmah. Dan ada lagi di antara mereka yang macam tu juga. Sebab ini dah jadi budaya mereka. Dan ini dah jadi budaya. Jadi orang Barisan Nasional yang beritahu kata Rosmah bukan menteri, saya nak beritahu, sama juga menteri-menteri lain yang jaga isteri mereka. Tambahan pula, orang BN yang ada isteri sampai 3-4 orang ni. Jadi mereka menggunakan duit rakyat untuk orang kata apa, memewahkan keluarga mereka. Kalau kita tengok di sini di dalam kes Fekra ini, seumpama dia telah memberikan duit dekat bini dia 2.8 juta daripada duit rakyat ni. Orang-orang Fekra yang telah pun berusaha titik peluh mereka untuk mereka bekerja bagi orang kata apa, mengembangkan Fekra ini. Dan bila seorang ni masuk jadi lembaga pengarah, senang-senang dia ambil wang persaraan Fekra, bagi kepada bini dia 2.8 juta. Sedangkan tidak ada rakyat pun yang mampu bagi kat bini dia 2.8 juta. Nak bagi 500 dekat bini pun teruk nak mampu. Rasuah, komisen, duit tepi sudah menjadi budaya mereka. Ya CB ya. Nak bagi kat bini 500 ribu pun pensan. Tapi mereka boleh ambil bagi 2.8 juta bagi kat bini mereka. Jadi itu orang Fekra yang yang orang kata apa, terlibat di dalam peladangan dan sebagainya. Keluar rumah pagi-pagi, berpeluh, bawa kain tola, lap, kerja bagi bagai nak teruk. Fekra ni dia ada ladang, dia ada banyak. Kerja bagai nak mampu. Kalau dulu zaman kecil-kecil dulu, saya ada dengar satu pepatah Melayu, saya lupa dah, peluh petani ke apa, yang berkaitan bila saya tak makan nasi sampai habis, mak saya akan beritahu kata beras ni menangis disebabkan petani ke apa, saya lupa dah. Orang tua saya pesan kepada saya lah, dia beritahu kepada saya. Begitu juga duit yang dia bagi 2.8 juta kat bini dia ni, yang dia bagi kepada isteri dia. Jadi orang orang Fekra, mereka ni orang kata apa, berpeluh, bertungkus lumus untuk memajukan Fekra. Lepas tu ada seorang lantik jadi lembaga pengarah, masuk dalam tu, bawa keluar 2.8 juta, suruh bini dia pergi shopping menggunakan duit-duit persaraan rakyat. Ini adalah satu benda yang tidak boleh diterima sama sekali. Okey tuan-tuan, satu butir beras peluh petani. Ya betul ya Abang Syed Faizal, satu butir beras peluh petani. Habiskan nasi. Betul, mak saya selalu pesan kat saya. Satu sebiji beras setitik peluh petani. Nampak tak di situ? Jadi tuan-tuan bayangkan peluh-peluh peladang di bawah, yang di atas ni ikut suka sahaja. Nak ambil kepada orang kata apa, nak ambil kesempatan kepada peladang-peladang yang ada di bawah Fekra ini, sehingga menjejaskan wang persaraan mereka. Kita makan beras merah dalam UMNO bukan BN ni kepala otak fikir projek je, bukan nak tolong Melayu je. Dan sama jugalah cyber trooper yang masuk kat dalam ni, yang dapat orang kata apa, bayaran bulanan. Kerja mereka adalah untuk menegakkan benar yang sah. Sebab apa? Kalau BN kalah, sekiranya UMNO tu rakyat semua tolak, maka mereka tidak akan dapat gaji. Sebab budaya hire cyber trooper ni tidak ada kat tempat lain, hanya ada dekat BN sahaja. Yang bagi tak salah kan UMNO ni, kalau boleh tukar sahabat dia, tapi dia tak cerita kes apa benda pula dah ni. Hai Syafiq, aku suka pencerahan hang. Ya, thank you Rayman. Lebih fakta daripada auta. Terima kasih. Ramai berjelas UMNO ada dalam ni. Hei Jimaud, hancur Malaysia dijajah oleh UMNO, bangkit orang Melayu tolak UMNO. Ya betul tuan-tuan. Sekiranya lah tuan-tuan kita dapat buat, saya ada bermimpi beberapa perkara. Saya ni kan membaca bahan-bahan sejarah, cuma tuan-tuan taklah nampak saya ni macam orang yang minat sejarah sangat. Saya ni menghargai tuan-tuan tentang sejarah, tapi bila tuan-tuan sembang dengan saya, duduk di luar apa semua, tuan-tuan tak nampak saya, sebab saya bukan jenis orang yang nak menunjukkan daripada segi penampilan bahawa saya orang sebegitu. Saya tak. Saya dari segi appearance saya, daripada segi penampilan saya,
Dan saya biasa. Tapi dari segi minat, pemikiran, saya minat bersejarah. Jadi saya terfikir, jikalau kita dapat buat semula. Kita dapat buat semula Sumpah Melayu. Kita dapat orang kata apa? Kita dapat bangkit semulakan semangat On Jaafar ini. Dengan satu iktizam, dengan satu tekad. Semangat yang sama untuk menyatukan semua kelompok masyarakat di Malaysia. Melayu, orang Cina, orang India, orang asli dan sebagainya. Kita dapat satukan supaya kita dalam satu pemikiran kita adalah untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang telah pun mengambil hak rakyat ini, mereka-mereka yang telah mengambil kesempatan ini, mereka-mereka yang telah mengaut segala hasil daripada titik peluh rakyat ini, untuk kita pastikan mereka ini duduk di dalam penjara. Saya mimpi benda tu berlaku. Mungkin Cikgu Bat dia boleh menggerakkan perkara ini. Kita boleh menggerakkan di seluruh Malaysia. Bermula daripada utara sampai ke selatan, ataupun kita boleh bergerak di wilayah persekutuan ini untuk menunjukkan untuk kita mengangkat satu ikrar, untuk kita mengangkat satu sumpah, bukan di kalangan orang kata apa, bukan di kalangan, bukan atas sebab parti, bukan atas sebab bendera dan sebagainya, tetapi atas sifat manusiawi, atas semangat dan juga iltizam dan juga tekad sebagai bangsa yang ada di dalam negara kita Malaysia ini. Semua bangsa yang ada dalam negara kita Malaysia ini adalah untuk memastikan orang kata apa, semua mereka-mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, dan mereka ini akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan apabila mereka didapati bersalah, mereka seharusnya masuk ke dalam penjara. Untuk apa kita buat semua ni? Untuk kita memastikan supaya masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita, masa depan cicit kita masa depan nanti, mereka akan melalui zaman yang lebih baik, bukan zaman sukar yang macam kita hadapi sekarang ni. Tuan-tuan, kita sekarang ni berada dalam kesukaran. Kita dijajah oleh satu parti yang bernamanya Barisan Nasional UMNO. Dulu, sebelum tahun 1957, kita dijajah oleh satu parti yang dipanggil sebagai Malayan Union. Saya selalu sebut dalam live saya. Berjuta-juta kali saya sebut. Sebab apa kita menolak penyerakan geng-geng Sakau? Sebab apa kita menolak kepada British, Belanda, Portugis dan sebagainya? Sedangkan tanah Melayu pada ketika itu menerima ramai orang yang masuk pada waktu itu. Ada daripada India, daripada Afrika, daripada dipanggil apa? Daripada apa? Bangsa Oren ni dia panggil apa? Yang mai daripada Parsi, yang mai daripada China. Sebab apa kita tidak pernah perang dengan mereka? Tidak ada sejarah Melayu yang menunjukkan bangsa yang ada di tanah Melayu ini berperang dengan Mongol, perang dengan Parsi, perang dengan India dan sebagainya. Tidak ada. Sebab apa? Sebab mereka tidak menjajah kita. Sebab apa ada sejarah kita perang dengan Siam, kita perang dengan British? Sebab apa? Sebab mereka jajah kita. Apa maksud penjajahan ni? Mereka ambil hasil kita. Mereka bawa hasil bumi kita pergi balik ke negeri mereka. Mereka cukaikan kita. Mereka mencukaikan kita secara paksaan. Ini yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Mereka memaksa rakyat untuk membayar cukai GST. Mereka menjajah kita, mengambil hasil kita, perah hasil kita untuk keuntungan diri mereka dan keluarga mereka. Maka hari ini kalau kita sebut tentang merdeka yang baru kita habis saja, kita belum lagi merdeka. Kalau kita nak merdeka, kita kena bangkit untuk menentang UMNO Barisan Nasional. Okey tuan-tuan, buat kertas kerja tu bagi elok je. Macam mana Melayu nak bangkit selagi masih mengharapkan kesenangan bangsa lain di bumi sendiri. Tu apa maksud tu saya tak tahu. Okey tuan-tuan, celaka UMNO, ya betul ya. Kalau boleh ada perasaan yang marah sebegitu, saya amat suka. Ketua Hakim Pegawai Negara hendaklah di bawah Parlimen Aman Malaysia.
Ajak bini. Jangan ajak bini lain kali. Tak cukup makan ke sampai lelaki bini duk syok sangat menyamun. Ya betul Abang Omar Maidin. Okey tuan-tuan. Habis tak sokong UMNO, nak sokong siapa? Perikatan Nasional ada. Kita membuktikan di Kelantan PAS memerintah 51 tahun tidak ada seorang pun pemimpin PAS yang dikenakan rasuah dan salah guna kuasa. Dan kita lihat sendiri gerakan di Pulau Pinang di bawah Ko Sukun. Belum ada lagi pemimpin gerakan yang kena kes rasuah dan salah guna kuasa. Dan kita tengok 18 bulan di bawah Perikatan Nasional. Dan tidak ada seorang pun pemimpin Perikatan Nasional yang kena kes rasuah dan salah guna kuasa. Dan kalau kita ambil 18 plus 22, berapa lama tu tidak ada seorang pun pemimpin Perikatan Nasional yang kena salah guna kuasa dan rasuah. Malah ada juga pemimpin Perikatan Nasional yang datangnya daripada UMNO BN dulu. Antaranya Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tok Pa, Mas Imrianti, Hamzah Zainuddin. Yang mereka ni lama dalam kerajaan. Tapi mereka tidak pernah didakwa. Ataupun ada skandal-skandal yang melibatkan mereka. Atas sebab rasuah dan juga salah guna kuasa. Betul ke Midin ada kes ganggu rumah tangga orang? Esme Mak Isa, saya pin komen yang luar tuan-tuan untuk saya jawab soalan tersebut. Untuk saya jawab soalan sebab Esme dia nak suruh kita pin dia punya komen dia. Untuk pengetahuan Esme, saya ada tahu pasal kes ganggu rumah tangga orang ni adalah satu kes ni. Satu kes ni isteri dia. Isteri dia adalah pembaca berita di TV3 jam 10 malam. Jadi dia telah pun berkahwin anak seorang pada ketika itu. Dan dia diminati oleh anak Perdana Menteri pada ketika itulah, anak Perdana Menteri. Yang mana anak Perdana Menteri ni telah pun bawa lari bini orang. Bawa lari bini orang, pumpang. Lepas tu minta kepada laki dia untuk beli bini dia. Bagi duit sekian untuk dia melepaskan isterinya dan menjadi isteri beliau. Memang ada. Memang ada kes berkaitan dengan ganggu rumah tangga orang ni, Ismail. Saya dah jawab soalan Ismail. Memang ada. Semua orang tahu berkaitan dengan kes itu. Kes yang melibatkan seorang pembaca berita. Tapi kalau tak silap saya, pembaca berita ni dah masuk penjara baru-baru ni. Dah didapati bersalah 20 tahun. Taufik Rizwan satgi saya bagi. Saya dekat FB sekarang ni. Kalau nak VC sekarang ni minta di FB. Seorang sebab duit anak yatim, ibu tunggal, seorang lagi sebab duit untuk pelajar. Saya dah jawab minumut saya dah jawab. Betul tak cerita tu kah? Cerita tu kan macam mana? Saya dah jawab tu cerita tu. Kan ada cerita lain. Ataupun ada cerita lain. Saya tak pastilah, tapi cerita tu ramai orang tahu lah tentang seorang wanita tu baca berita. Betul-betul, dia baca berita. Kau tak silap saya. Kan ada orang lain. Tak sedap ke pengerang? Okey tuan-tuan Okey, soalan lain betul ke Ismail tak ada telur nak isi dia kena 2 kali dah. Cukup lah. Aku tahu siapa dia. Okay, entah kita tak mau cerita pasal aib. Penyamun ada di mana-mana. Jaga molek Fik. Ya Abang Nuha. Bayar 1 juta. Saya tak tahu berapa dia bayar. Saya tak berani tahu. Saya tak berani nak bagi tahu berapa jumlah. Tapi saya tahu berapa. Esme cakap, bukan dia. Dia kata ni kaji. Tak ada masalah apa kita boleh jawab pasal ni kaji. Ni kaji ni di dalam mahkamah. Di dalam mahkamah di Singapura. Ni tuan-tuan dengar. Saya dengar beritahu pada tuan-tuan. Di mahkamah di Singapura, semasa dalam kes penceraian dia dengan suami dia. Dan dia bagi tahu kepada suami dia bahawa dia mempunyai hubungan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin atas niat untuk dia suruh laki dia, orang kata apa, lepaskan dia. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab apa dia buat macam tu? Tu dia pun tak cerita habis. Sebab dia buat benda tu adalah kerana suami dia tak mau lepaskan dia. So dia cakap lah. Dia cakap bahawa dia ada hubungan dengan dengan menteri di Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya suami dia melepaskan dia. Ada bukti ke, video ke, gambar Tan Sri berjumpa dengan Nikaji ke? Tidak ada sebarang gambar ataupun video yang menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin jumpa dengan Nikaji. Kecuali macam saya cakap dengan dengan saudara tadi adalah kenyataan.
kenyataan yang dikeluarkan oleh Nikaji and untuk suruh suami dia melepaskan dia. Ramai ada orang buat macam tu. Banyak kes tu. Lazim kes itu. Lazim lagi di mahkamah syariah apabila isteri itu dia mengaku bahawa dia mencurangi suami dia supaya suami dia melepaskan dia. So benda ni adalah biasa. Kecuali Esme kata ada gambar. Tapi tak ada gambar. Tapi cerita pasal pembaca berita TV3 semua orang tahu. Saya dah jawab. Okey tuan-tuan. Jika ada salah laku di belakang, Nikaji fitnah, ya betul. Yang di TikTok itu adalah fitnah semata-mata. Itu adalah fitnah semata-mata. Okey, soalan lain tuan-tuan. Soalan yang lain. Saya nak sekarang ni dah pukul berapa? Kita ada lagi 10 minit. Kita ada lagi 10 minit. Selepas itu saya akan teruskan live di TikTok. Siapa-siapa yang nak bersembang santai, setiap malam kita akan sembang santai. Cuma malam ni kita tak boleh lewat sangat lah. Sampai pukul 2 boleh kot. Semalam tiap malam sampai pukul 3. Apa mengaku juga akhirnya Muhyiddin dengan Nikaji. Tak ada pengakuan dalam live saya. Jangan nak menipu. Orang UMNO ni tuan-tuan tengoklah. Macam mana tuan-tuan nak percaya kepada orang UMNO cakap. Dia tanya, saya jawab, dia kata ada pengakuan bahawa Tan Sri Muhyiddin dengan Nikaji. Nampak tak? Tuan-tuan, orang yang macam ni dalam ruangan komen pun menipu. Saya tak tahulah tiap-tiap malam orang boleh pergi tengok dia. Terang-terang depan ni, live. Bukannya tipu, bukannya dia pergi bagi tahu dekat belakang. Bukan dia mai tanya saya, lepas tu dekat belakang dia pergi bagi tahu, kata Syafiq Alim bagi tahu memang betul Tan Sri ada hubungan dengan dengan Nikaji. Ini secara terang-terangan disaksikan oleh 200 orang yang tengok dekat dalam TikTok. Dan juga 860 view kat dalam Facebook sekarang ni yang tengah tengok. Dia boleh tipu. Dia boleh tipu di hadapan hampir berbelas ribu orang manusia malam ni. Adakah orang macam ni, tuan-tuan tengok, politik yang begitu teruk sekali, dan satu keperbadian yang paling hina, dan yang sanggup menipu di depan umum, kita nak percaya ke manusia macam ni? Kalau manusia macam ni, saya bagi tahu terus terang, saya masuk tengok, saya belah terus. Sebab apa? Depan-depan pun menipu, terangkan lagi di belakang kita, lagi kuatlah menipu. Okey tuan-tuan. Okey, saya nak ambil masa 10 minit yang terakhir ni untuk saya menyebut sedikit berkenaan dengan warna. Tadi kita duk sebut banyaklah tentang ni, kita sebut pasal kita sikit tuan-tuan. Kita sebut berkenaan dengan kita. Saya bagi tahu serang macam ni. Kita dah sampai ke satu peringkat yang mana kita dah hampir kepada kejayaan. Bila kita dah hampir kepada kejayaan, makanya kita jangan buat banyak orang kata apa, banyak halangan untuk kita capai kepada kemerdekaan. Kepada kejayaan. Banyak orang dia suka bagi alasan. Dan bila kita semak balik alasan dia itu, sebenarnya alasan tu tak relevan. Sebagai contohnya berkaitan dengan warna. Ramai pengundi tidak kenal warna Perikatan Nasional. Ramai pengundi allergic dengan warna biru. Ramai pengundi yang keliru di antara warna biru BN dengan warna biru Perikatan Nasional. Tuan-tuan, dalam kertas undi, color hitam putih. Kalau kita pergi bagi tahu kat pengundi, esok hari mengundi, cari color hijau. Dia takkan jumpa juga warna hijau. Kalau kita bagi tahu kepada pengundi, esok hari mengundi, cari color biru. Dia cari tak jumpa kat color biru, lah kali dia keluar macam tu saja. Jadi yang pentingnya nama tu Perikatan Nasional. Semua orang di Malaysia insya-Allah boleh baca. Termasuk orang asli boleh baca. Orang asli pun masuk ke dalam parlimen hari ini. ACP itu adalah orang asli. Dan kita ada YB Senator, orang asli. Datuk Isa, dia adalah orang kata apa, rengit punya orang asli. So hari ini orang asli pun dah advance. Boleh jadi YB Senator, boleh jadi wakil rakyat dan sebagainya. So mereka pun dah boleh baca. Tak ada manusia lepas daripada 18 tahun yang tidak boleh membaca kat dalam negara kita Malaysia.
Mungkin ada lah, tu pun sekelompok yang kecil saja. So, isu berkenaan dengan warna ni tak relevan sebab kertas undi tak ada color. Kertas undi tak ada color. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah satu semangat. Hari ni bersatu mengorbankan bendera dia. Mengorbankan bendera bunga raya kita. Kita mengorbankan. Okey, kita buat bendera Perikatan Nasional. PAS pun kena korbankan bendera dia untuk buat Perikatan Nasional. Tapi orang tahu tak kata orang PAS duduk dalam tu? Orang tahu. Jangan kita ulang kesilapan masa Muafakat Nasional. Muafakat Nasional masa kesilapan dia adalah bergaduh bak warna dengan bendera. Saya ingat pada waktu tu. Sebab itulah Muafakat Nasional tidak berjaya sampai hari ini. Sebab bergaduh bak bendera dengan warna. Ini isu yang kecil. Warna tak ada dalam kertas undi. Warna tak ada dalam kertas undi. So apa yang kita nak risau? Kita tak perlu nak risau tentang benda tu. Pakatan Harapan, dia pakai bendera logo dia tu. Baru pakai je, dia boleh menang. Sebab apa? Sebab orang tengok satu saja. Ini ada tempat pakai bendera PAS, ada tempat pakai bendera Perikatan Nasional. Kan jadi gila orang. Orang jadi pening kepala. Kat ni kat sini nak undi apa? Kat sini nak undi apa? Lah kali melingkuk terus dalam pilihan raya. Jadi kita kena gunalah pemikiran yang matang. Kita kena gunalah pemikiran yang waras. Jangan kita duk pergi buat alasan yang pelik-pelik. Waktu pilihan raya nak pakai baju kulit hijau. Pakai baju kulit hijau. Bukan ada masalah apa. Pakai baju kulit hijau, bagi tahu kepada orang PAS semua pakai baju kulit hijau. Orang bersatu semua pakai baju warna merah waktu pilihan raya. Apa masalahnya? Dia bukan ada di dalam akta pilihan raya yang kata dia tidak boleh pakai baju selain warna bendera dia. Dia boleh pakai baju. Dia yang syarat pilihan raya ni adalah bendera saja. Kalau yang bertanding tu adalah Perikatan Nasional, mesti dia naikkan bendera Perikatan Nasional saja. So hari ini dia akan jadi masalah yang sangat besar. Masalah yang akan mengganggu kita kepada kejayaan yang kita nak pergi dah ni. Bukannya lama lagi 40 hari duk pening. Dan saya amat tertarik sendiri bila Tok Guru Hadi Awang bagi tahu. Dia kata dalam masa yang dekat, yang singkat ni, nak pick up pasal bak warna, bak bendera ni, menyusahkan. Kita teruskan dulu gerak kerja jentera untuk kita menang dalam pilihan raya. Lepas pilihan raya kita bincang lah. Nak semua nak masuk dalam PAS ke? Ataupun nak buat apa ke? Lepas tu kita bincang. Lah ni kita fokus dulu kepada ke arah kita nak menang kepada pilihan raya. Kita sabar Ustaz, kita fokus dulu. Jadi inilah yang paling utama. Inilah yang paling pentingnya. So bab-bab bendera ni kalau boleh, bab bendera, bab logo, bab color, ni adalah benda yang internal. Tak perlu pun nak keluar dalam surat khabar. Saya pelik. Sebab apa bila wartawan tanya, kita nak kena bagi tahu. Saya menasihatkan supaya kepimpinan melihat kepada warna bendera. Dan sebab benda ni kita boleh grup WhatsApp, bincang dan sebagainya. Saya yang duduk dalam media sosial, berhadapan dengan orang ramai, pening kepala nak jawab WhatsApp. Alamak, gaduh pula. Padahal tak gaduh pun. Orang dia yang paling berhaya dalam politik ni adalah persepsi. Setiap naratif yang kita sebut, setiap perkataan yang kita sebut, orang boleh klik naratif dan orang boleh bina persepsi. Untuk kita lawan, nak counter naratif ni makan masa. Bila dia dah doktrin masuk dalam kepala orang, kita baru nak build kita nak build naratif yang baru untuk kita lawan dengan naratif yang diperbuat, akan makan masa yang lama. Dia akan orang kata apa, dia akan menyusahkan, nak kena terang, nak kena bagi tahu susah. So benda-benda yang simple, benda-benda yang orang kata apa, yang kita boleh bincang, yang melibatkan benda yang dalaman, yang melibatkan internal dan sebagainya ni, benda ni tak perlulah duk pergi cerita dalam kat dalam berita. Ni keluar kenyataan, kita mohon bendera di Terengganu, kita nak warna hijau. Boleh bincang dengan boleh bincang dengan ketua penerangan Bersatu Terengganu boleh bincang dengan ketua penerangan, ketua perhubungan negeri Terengganu Bersatu. Boleh bincang bincanglah. Dan dia pun kata dia setuju sekiranya nak guna kat Terengganu bendera apa, dah cukup lah. Bila wartawan tanya, ni adalah internal. Ini tak ada nak kena cerita. Habis tu kita duk terima WhatsApp ni macam Esme ni. Esme cukup suka lah. Share masuk grup sana, share masuk grup sini. Orang PAS dengan Bersatu bergaduh pasal bendera. Ni semua benda-benda yang membina persepsi, yang menyusahkan.
Nak jawab pun payah. Kita pun, aduh, aku nak jawab macam mana ni. Keluar kenyataan daripada ni. Bila kita respon. Bila saya bubuh kat dalam wall saya. Marah, hantar mesej kat kita. Kenapa serang MB Kedah? Kita bukan serang, kita cakap benda betul. Kenapa serang MB Kedah? Duk kata apa nama ni. Kita duk baik-baik dengan duk serang. Patut benda-benda macam ni. Tak perlu nak sebut. Pergi bagi tahu kat dia tu. Benda-benda yang kecil-kecil macam ni. Benda-benda yang berkaitan dengan warna apa semua ni. Benda ni yang kita bincang secara dalaman. Internal kita. Hanya internal kita saja tahu. Ni siapa pula dah. Orang baling sekok ni. Suka buat fitnah dan sebagainya. Orang baling ni memang macam tu. Ni kalau tuan-tuan nak tengok kat sini boleh tengok. Nampak sangat cyber trooper. Sebab apa? Sebab apa nama ni MB. MB dia lah. MB kesayangan dia suruh masuk serang. Tuan-tuan, seorang yang claim diri dia profesional, mengetahui tentang ekonomi, layak nak jadi pemimpin. Tuan-tuan tengok nilai dia duk balas kat dalam ruangan komen pun kita boleh tahu. Kita boleh tahu dah standard orang tu terang mana. Dah lah pakai akaun sendiri. Pakai akaun peribadi dia yang dikatakan sebagai pemimpin UMNO Lumut Penerangan, orang wakil apa nama ni? Dia panggil apa? Wakil UMNO untuk bercakap dengan masyarakat. Tapi menunjukkan sikap dan attitude yang low level. Modal insan paling bawah sekali. Moral value paling bawah. Attitude bawah. Macam mana nak berhadapan dengan masyarakat? Nak bagi tahu bahawa saya ni speaker of UMNO nak cakap. Orang tengok pun aduh. Lepas tu duk bagi tahu apa? Bekas pesaran Navy. Saya ada disiplin. Bekas pesaran Navy. Navy ni bapak saya Navy tau. Kalau dia tengok sini arwah bapak saya dia malu. Kena ada standard lah Ismail. Kena kita ni sebagai orang politik duduk dengan pemimpin tertinggi politik. Kena standard, kena smart. Mana boleh komen-komen macam ni, macam cyber trooper. Dengar nasihat ni, nak bagi tahu nasihat. Main belajar pun tak apa, saya bagi tahu. Kena jaga penampilan, rambut, percakapan. Orang kata apa, bagaimana nak berhadapan dengan orang, moral value, attitude. Semua kena jaga. You, apa nama ni, orang kata apa ni, mewakili UMNO. Janganlah memalukan dengan komen yang macam ni. Apa punya standard punya manusia? Apa dah? Memalukan lah. Aduh. Okay, tuan-tuan. Sudah-sudahlah dengan politik. Mana boleh sudah dengan politik? Amat memalukan. Come on lah. Saya ni tulis artikel, MB Syarani pun balas tau. Ingat lagi. Kenyataan akhbar. You punya bos pun respon saya punya artikel tau. Saya tulis MB Perak kan MB UMNO. Dan you punya bos buat keluar satu kenyataan akhbar. Saya punya standard. Bukan you punya standard tau. Kalau saya tulis artikel you punya bos tak respon tak apa. Saya tulis artikel MB Perak ataupun MB UMNO. You punya bos Menteri Besar Perak respon saya punya artikel guna paper tau. Berita guna. Semua orang tahu cerita tu. You not my standard lah Ismail. Come on. Kau nak masuk dalam ni, be professional. Apa punya attitude tak ada langsung yang manusia. Memalukan. Kita hormat dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Kita hormat dia. Dia komen. Hei. Apa punya memalukan. Betul saya cakap memalukan. Sebab dia dulu sekali dengan saya tau. Dekat dalam tu. Saya buat live, dia buat live. Tapi macam ni punya attitude, saya bagi tahu lebih baik saya tak kenal dia. Malu saya nak mengaku. Kata saya kenal dia. Betul cakapnya. Tukang ikat tali kapal. Up lagi sebab bro. Nampak? Teruk. Dah, kalau dia nak masuk VC, masuk. Saya pun tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Sekok ni. So dia pergi buat live sana. Nak jadi orang politik, yang pertamanya adalah attitude. Yang keduanya adalah disiplin. Yang ketiga dia moral. Kalau tiga-tiga ni tak ada, apa punya manusia you nak jadi? Tak payah jadi manusia. Allah benci manusia sombong. Haprak lah. Okey tuan-tuan, kita akan berpindah untuk bersembang di TikTok tuan-tuan. Saya kalau marah orang jadi macam ni lah.
Jenuh Ismail nak kepung. Ya, abang penerangan Ezek. Okey tuan, kita akan sambung sembang santai di TikTok. Siapa yang nak masuk dalam kotak pun boleh masuk. Saya di FB saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.